mentadbir membuai tari di samar cahaya. Salam menyambut tersimpul di bibir, majlis tersergam membuka tirainya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Tuan Haji Mustafa Kamal bin Baharudin, Ketua Pengarah Pertanian Malaysia. Yang berusaha Surveyor John Loh, Presiden Balai Ikhtisas Malaysia (BIM). Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Kanif Yusof, Presiden Agricultural Institute of Malaysia (AIM). Yang berbahagia Datuk-Datuk, Ketua-Ketua Pengarah Jabatan dan Agensi atau Wakil, Ahli-Ahli Agricultural Institute of Malaysia, Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Pegawai-Pegawai Kanan Jabatan Pertanian, Wakil-Wakil dari Institusi Pengajian Tinggi, Wakil-wakil dari kesatuan-kesatuan, wakil-wakil dari badan bukan kerajaan, seterusnya hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin ke Bengkel Cadangan Akta Agrologis Malaysia. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan iradat darinya diizinkan untuk kita berkumpul di Dewan Auditorium Institut Latihan Pengembangan Pertanian ILPP Jabatan Pertanian pada pagi yang diberkati ini. Berhimpunnya kita di sini adalah untuk berdiskusi bagi mendapatkan pandangan dan idea dalam menyediakan kertas konsep bagi cadangan Akta Agrologis Malaysia. Akta ini adalah bertujuan untuk mengiktiraf profesional pertanian sebagai ahli profesional selaras dengan bidang-bidang profesional lain di negara ini. Melalui penggubalan akta ini nanti, ia akan memastikan pengiktirafan tersebut adalah sah di sisi undang-undang. Bengkel yang julung-julung kali diadakan ini adalah di atas kerjasama di antara Jabatan Pertanian dan Agricultural Institute Malaysia (AIM) dan disokong oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Kami dari Jabatan Pertanian amat berbesar hati dan mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk-Datuk, Profesor-Profesor serta hadirin yang dihormati dalam memastikan bengkel ini berjalan dengan jayanya. Kami pasti hasil kolaborasi dari pelbagai jabatan, agensi, institusi pengajian tinggi, kesatuan-kesatuan serta badan bukan kerajaan ini bakal menghasilkan satu impak yang padu dalam memartabatkan lagi ahli-ahli profesional pertanian Malaysia. Majlis pada pagi ini akan diteruskan dengan menjemput yang berbahagia Tuan Haji Mustafa Kamal bin Baharudin, Ketua Pengarah Pertanian Malaysia, untuk menyampaikan ucapan perasmian pada pagi ini. Majlis ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam satu Malaysia. Terima kasih saudara pengurusi majlis yang berusaha Surveyor John Loh, Presiden Balai Ikhtisas Malaysia ataupun BIM, yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Kanif Yusof, Presiden Agricultural Institute of Malaysia (AIM), yang berbahagia Datuk-Datuk, Dewan Kehormatan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terlebih dulu, saya mengucapkan selamat datang kepada para hadirin Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan ke Bengkel Cadangan Akta Agrologis yang diadakan di Institut Latihan Pengembangan Pertanian Jabatan Pertanian di Sergam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berada di majlis pada pagi ini. Saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih pada pihak Rustia yang telah berjaya menghimpunkan warga profesional yang terlibat di dalam sektor pertanian di negara ini daripada agensi kerajaan, swasta, badan-badan berkanun, IPT, sektor korporat dan juga badan pertubuhan bukan kerajaan, NGO. Saya juga mengalu-alukan kedatangan mantan-mantan ketua pengarah dan juga mantan Presiden AIM yang telah dapat meluangkan masa untuk menghadiri bengkel ini. Dengan kehadiran Datuk-Datuk, saya berharap dapat memberi pandangan dan berfikiran yang amat-amat diperlukan.
Selamat pagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Untuk makluman hadirin semua, Jabatan Pertanian telah diberi mandat oleh Kementerian Pertanian dan Industri Atas Tani untuk menerajui jawatankuasa bagi mengukuhkan kertas konsep cadangan Akta Agrologis Malaysia yang telah disediakan oleh pihak Agriculture Institute of Malaysia AIM. Matlamat kertas konsep ini adalah untuk mewujudkan Akta Agrologis Malaysia bagi membolehkan graduan dan profesional pertanian diiktiraf sebagai ahli profesional. Akta ini akan memastikan pengiktirapan tersebut sah dari sisi undang-undang ataupun legally binding. Sehubungan itu, pihak Jabatan Pertanian dengan kerjasama Agriculture Institute of Malaysia telah mengadakan satu mesyuarat pada 8 Oktober tahun lepas bagi membincangkan langkah-langkah yang perlu diambil seterusnya ke arah pewujudan akta ini. Mesyuarat tersebut telah mencadangkan supaya bengkel pada hari ini diadakan bagi mengumpul pandangan dan idea yang lebih menyeluruh dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam sektor pertanian. Oleh itu, saya berharap bengkel ini akan dapat mencetuskan dan mengumpulkan idea-idea bagi mengukuhkan kertas cadangan awal yang telah disediakan. Nombor bagi Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting yang mendapat tumpuan dalam perdagangan dunia kerana ia merupakan pembekal makanan dan sumber bahan mentah kepada penduduk dunia. Kebolehan sesebuah negara memajukan sektor pertanian di negaranya menunjukkan keupayaan negara tersebut membekalkan makanan yang mencukupi kepada rakyatnya. Oleh yang demikian, negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Australia dan juga Belanda tidak meminggirkan pembangunan sektor pertanian di negara mereka, malahan ia dimajukan sebagai satu entiti penjagaan yang berdaya saing dan menguntungkan. Malaysia merupakan negara pengimport makanan. Timbangan dagangan makanan negara tidak pernah mencatat nilai lebihan, selalunya defisit. Walaupun negara kita dirahmati dengan tanah yang agak subur, taburan hujan yang mencukupi serta iklim yang sesuai, yang walaupun keadaan-keadaan tadi semuanya sesuai, tapi kita masih juga mengimport banyak bahan makanan. Menyedari peluang dan potensi untuk membangunkan sektor ini, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan agensi di bawahnya telah diamanahkan untuk membangunkan sektor pengeluaran makanan atau sektor agro makanan agar ia berdaya saing dan boleh menyumbang kepada pendapatan negara. Usaha untuk mentransformasikan sektor ini merupakan satu cabaran yang amat besar, memandangkan ia bukan sahaja melibatkan perubahan gaya pelaksanaan aktiviti pertanian daripada pendekatan tradisional kepada mengaplikasikan teknologi terkini. Malahan ia turut memerlukan ajakan minda masyarakat untuk meninggalkan stigma bahawa pertanian merupakan aktiviti yang mundur dan berkemahiran rendah. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pada 8 Mac tahun 2011 mengumumkan 9 lagi projek baru di bawah program transformasi ekonomi yang bakal menarik pelaburan berjumlah 2.26 bilion ringgit, termasuk menjimatkan dan menjana 11.71 bilion ringgit dalam pendapatan negara kasar menjelang tahun 2020. Di bawah program transformasi ekonomi ini, peranan sektor swasta telah menjadi lebih penting dan menyumbang lebih banyak peluang-peluang pekerjaan termasuk di dalam sektor pertanian. Di samping itu, ETP juga akan mendorong melahirkan lebih ramai usahawan tani yang berpendidikan tinggi. Dengan lain perkataan, profesion bidang pertanian perlu membangun selari dengan pengembangan sektor pertanian. Pewujudan Akta Agrologis diperlukan bagi menyokong program transformasi ekonomi ETP. Dengan penglibatan profesional pertanian yang lebih kredibel sebagai pengeluar, pemasar atau juru perunding kepada pelanggan dalam sektor pertanian. Antara bidang penjagaan dan perusahaan yang boleh diceburi adalah seperti pengeluaran baja
dan benih tanaman, pengeluaran buah-buahan dan sayur-sayuran, floriculture, pemprosesan makanan dan bidang turf management. Oleh itu, masyarakat akan lebih yakin untuk menerima perkhidmatan yang diberikan. Yang bahagia Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian, untuk makluman hadirin, skop bidang pengkhususan bagi melayakkan graduan pertanian diiktiraf sebagai ahli profesional mesti berdasarkan kepada bidang-bidang yang berkaitan dengan pengeluaran pertanian dan disiplin-disiplin yang berkaitan dengannya. Ini termasuklah pakar-pakar seperti ahli pertanian am, agronomi, pakar fiziologi tumbuhan, saintis tanah, patologi tumbuhan, pakar pembiak tumbuhan, pakar pengembangan pertanian, ekonomis pertanian, entomologi dan juga horticulturalism, serta bidang-bidang baru yang berkaitan yang boleh ditambah ke atas sinarai yang sedia ada. Melalui pengiktirafan ini, kerajaan akan dapat memastikan bahawa pembangunan sektor pertanian akan diurus oleh golongan profesional yang berkelayakan dan yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang pertanian yang berkenaan. Di samping mengambil accountability dalam apa juga hal yang bersangkutan dengan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Kerajaan juga dapat memastikan sumbangan yang lebih bermakna daripada golongan profesional ini, khususnya dalam menangani isu-isu yang mempengaruhi pembangunan sektor pertanian. Di samping itu, ianya akan dapat menghindari tuntutan daripada bukan kalangan profesional dan memastikan projek diuruskan oleh profesional yang berkelayakan. Dari segi profesion agrologis, kita lihat sudah tiba masanya pihak kerajaan perlu memberi pengiktirafan kepada ahli profesional pertanian negara ini supaya mereka dapat menyumbangkan tahap profesional yang tinggi bagi mencapai perkhidmatan pertanian yang lebih berkesan. Horticulture Institute of Malaysia merupakan badan yang sesuai untuk mengiktiraf dan mengawal clear akta ini dan memberi pengiktirafan kepada para profesional dalam bidang pertanian yang berkelayakan. Di samping itu, AIM juga perlu memastikan ahli-ahli agrologis akan patuh pada kod etika dan tahap amalan yang perlu dicapai ataupun standard of practice. Badan ini juga akan menentukan mereka mengamalkan tahap kompetensi tertinggi di samping memenuhi keperluan pendidikan dan accountability ahli-ahlinya. Adalah menjadi harapan saya agar bengkel ini menjadi satu titik permulaan bagi langkah harapan dalam merealisasikan pewujudan akta ini yang boleh dianggap sebagai satu penghormatan dan pengiktirafan kepada golongan profesional pertanian. Pengiktirafan ini juga merupakan pemangkin kepada peningkatan produktiviti sektor pertanian di negara ini. Semoga segala pandangan, idea dan pendapat yang disumbangkan oleh datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan dapat dikumpul dan disatukan dalam kertas konsep yang sedang dibangunkan ataupun yang sedang dikemaskan. Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, wakil-wakil agensi, jabatan kerajaan dan swasta kerana dapat meluangkan masa untuk hadir di bengkel pada hari ini. Terima kasih juga ditujukan kepada pihak Horticulture Institute of Malaysia kerana telah bekerjasama dengan Jabatan Pertanian untuk mengadakan bengkel ini. Penghargaan seterusnya ditujukan kepada pembentang-pembentang kertas kerja, urus dia bahagian pembangunan sumber manusia Jabatan Pertanian, Institut Latihan Pengembangan Pertanian dan Persatuan Pegawai-Pegawai Pertanian Fakultas Jabatan Pertanian yang telah bekerja keras menjayakan bengkel ini. Jadi dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan bengkel cadangan akta agrologis Malaysia untuk ahli profesional pertanian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.